Salam sejahtera dan salam hormat Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 3 Julai bersama saya Grace Prince Yanachwa. Seramai 128,000 pekebun kecil di Sarawak menerima peruntukan RM32.2 juta untuk tahun ini daripada pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah RISDA. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM25.3 juta khusus diperuntukkan untuk pembangunan program tanam semula rancangan Malaysia ke-10 dan 11 yang melibatkan kawasan seluas 10,768 hektar. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menjelaskan, selain itu peruntukan itu juga bagi program pengembangan prasarana dan latihan, keusahawanan, produktiviti serta pembangunan hasil baharu. Manakala bagi program prasarana RISDA Negeri Sarawak menerima RM3.7 juta dan berjaya membelanjakan 97% peruntukan berkenaan bagi menyokong 30 projek tanam semula berkumpulan meliputi jalan pertanian, pembentong dan sistem perparitan. Selain itu, Sarawak turut menerima peruntukan RM1.2 juta yang akan memberi manfaat kepada 406 usahawan dalam bidang pertanian, perkhidmatan, makanan dan pembuatan. Mendedahkan kejayaan lain RISDA, ujar beliau, ia melibatkan cabaran pengesahan tanah tanpa hak milik bagi tanah hak adat Bumiputera. Namun cabaran tersebut diselesaikan dengan kerjasama daripada Pejabat Tanah dan Survey Sarawak. Daripada kerjasama tersebut, seluas 27,000 hektar telah ditanam semula dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM336 juta. Kejayaan ini membuktikan kemampuan RISDA serta agensi luar bandar di Sarawak dengan kaki tangan RISDA seramai 242 orang yang sentiasa menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat luar bandar. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian Pejabat RISDA Negeri Sarawak di Kota Semerahan. RISDA memiliki 4 buah pejabat bahagian di Sarawak iaitu di Semerahan, Betong, Sibu dan Miri, selain 13 pejabat stesen dengan seramai 242 orang kaki tangan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg optimis Bintulu ideal sebagai hub pembangunan industri petrokimia di Sarawak. Beliau berkata ia sejajar dengan hasrat kerajaan negeri untuk mengubah Bintulu dari pengeluar gas cecair asli terkenal di dunia menjadi hub petrokimia dengan kompleks petrokimia bersepadu di masa depan. Justru itu, pelaksanaan projek loji metanol Sarawak yang pertama di Bintulu kini yang sedang rancak dibangunkan akan menjadi pemangkin penting bagi perubahan dan pertumbuhan ekonomi negeri ini. Sudah menjadi hasrat kerajaan untuk menumpukan kegiatan hiliran yang berteraskan kepada gas. Dan kita telah menapasti kawasan ini iaitu kawasan di Kedorong ini, Tanjung Kedorong yang mempunyai keluasan lebih kurang 1,000 hektar menjadi hub kepada industri petrokimia. Selain memacu ekonomi negeri, beliau yakin pembangunan industri petrokimia mampu menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor hiliran minyak selaras dengan hasrat Sarawak mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian semasa lawatan singkat ke tapak projek Sarawak Pecem Metanol di kilometer 3 Jalan Similajau, Bintulu. Tambah beliau, sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-12 Kerajaan Sarawak untuk menjadi sebuah negeri yang mempunyai ekosistem tenaga paling lestari di Asia, Sarawak melalui SEDC akan membangunkan kawasan di Tanjung Kidurong itu sebagai pusat petrokimia negeri ini. Tanah ini adalah tanah SEDC dan SEDC akan membangunkan the basic infrastructure dalam hub ini dan seterusnya syarikat-syarikat petrokimia akan menempatkan pengeluarannya di kawasan hub ini dengan utility yang dikehendaki oleh pihak syarikat akan dibekalkan oleh pihak SEDC.
Beliau turut optimis ia akan mewujudkan 74,000 pekerjaan baharu di Bintulu yang berpotensi menjana tambahan 16 hingga 20 bilion ringgit setahun kepada keluaran dalam negara kasar Sarawak. Terdahulu, Ketua Menteri turut mengadakan lawatan singkat ke tapak projek pembinaan Jambatan Kuala Kemenah Jepak selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Bintulu kali ke-82 di Bintulu. Hampir keseluruhan projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai berjaya disiapkan mengikut jadual sejak diperkenalkan pada tahun 2015. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga Adun Pantai Damai memberitahu hanya sebahagian kecil projek tidak dapat disiapkan mengikut jadual ekoran pelbagai faktor seperti keadaan tapak projek. Datuk Dr. Abdul Rahman mendedahkan sejak RTP diperkenalkan, hampir 300 projek berjaya dilaksanakan. Sementara untuk tahun ini, sebanyak 37 projek telah dan akan dilaksanakan. Ini termasuk menaik taraf rumah-rumah ibadat, pembinaan Dewan Sebaguna dan projek peparitan di kawasan perumahan dan kampung. Di bawah RTP, kerajaan negeri memperuntukkan RM5 juta setiap tahun kepada setiap dun bagi pelaksanaan pelbagai projek prasarana dan infrastruktur asas. Datuk Dr. Abdul Rahman bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan projek naik taraf Surau Al-Kausar, Taman Puteri kepada Jawatankuasa Pengurusan Surau berkenaan di Kuching. Projek naik taraf surau berkenaan menelan kos RM200,000 meliputi pembinaan bilik air yang baharu, ruang pengurusan jenazah dan sengkuap hias atau awning serta penambahan pendawaian elektrik. Projek naik taraf surau yang berusia lebih 10 tahun itu mula dilaksanakan pada suku kedua tahun lepas dan siap sepenuhnya April lalu. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata Dewan Bandaraya Kuching Utara menetapkan pertunjukan air pancut berirama di tebingan Kuching hanya akan diadakan pada hari Jumaat dan Sabtu sahaja buat masa ini. Jelas beliau, persembahan berkenaan dibahagikan kepada 3 sesi iaitu pada pukul 8.30 malam, 9.30 malam dan 10.30 malam dengan tempoh 15 minit bagi setiap sesi. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah pihak di BKU juga telah memasang lampu baharu di tapak air pancut berkenaan minggu lepas bagi meningkatkan daya tarikan dan kemeriahan pertunjukan itu. Jelasnya, pertunjukan air pancut terbabit hanya akan diadakan pada setiap malam setelah pihak di BKU yakin akan tahap kepatuhan orang ramai berhubung prosedur operasi standard SOP. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai yang hadir menyaksikan pertunjukan tersebut supaya sentiasa mematuhi SOP terutama penjarakan fizikal. Apa saja projek-projek. Sarawak menyambut baik cadangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk pengukuhan program ternakan kerbau bagi menghasilkan keju kerbau premium. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Emas berkata kerajaan negeri berminat untuk mengetahui keperluan kementerian dalam pelaksanaan program itu di samping berbincang dengan pelabur dan pengusaha terlibat. Jelas Datuk Ahmad Douglas, Sarawak telah memiliki pusat program ternakan kerbau di Limbang yang mempunyai lebih 5,000 ekor kerbau paya di samping 2,500 ekor kerbau liar yang diternak di ladang ternakan lembu di Darwin, Australia. Beliau yang juga merupakan Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menambah, Sarawak mengusahakan ternakan kerbau semata-mata untuk dagingnya yang dilihat mempunyai potensi besar. Justru dengan cadangan tersebut, objektif program itu dapat digabungkan. Berikutan, Sarawak akan memulakan program pemodenan pertanian berskala besar tahun hadapan. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian semasa kunjungan hormat Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof meneruskan lawatan kerja di Bintulu semalam selepas selesai menjelajah kawasan di bawah kelolaan stesen RTM Sibu pada Rabu lalu. Dalam tinjauan di tapak projek bangunan RTM Bintulu, beliau berkata setakat ini kerja pemilihan kontraktor berjalan lancar dan hanya menunggu beberapa prosedur untuk meneruskan pembinaan pejabat baharu tersebut. Semuanya telah berjalan dengan lancar
dan pemilihan kontraktor juga telah dilakukan, dan sekarang kita tengah menunggu dokumentasi daripada JKR Kuching untuk kita teruskan projek pembinaan pejabat baru Bintul FM. Dalam pada itu, Abdul Hadi memberitahu waktu siaran bagi siaran tempatan Bintulu FM akan ditingkatkan termasuk siaran YFM Bintulu. Kita akan meningkatkan waktu siaran khususnya bagi siaran tempatan di Bintulu, kerana sebelum ini kita bersiaran menggunakan medium dengan YFM dan juga Sarawak FM. Kita ada Perkhidmatan Melayu dan juga IBAN, dan kita akan tingkatkan masa siaran untuk bagi siaran tempatan ini. Abdul Hadi dalam sesi lawatan kerja telah melakukan tinjauan ke Pemancar Bukit Setiam, Pemancar Belaga selain mengadakan perjumpaan bersama warga kerja ATM Bintulu. Di Pusat, seorang lelaki dilaporkan hilang dipercayai disambar buaya di Sungai Unde di Kampung Tambak semalam. Berdasarkan maklumat daripada Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, bangsa dikenali sebagai Sarkawi Talib 61 tahun dari Kampung Tambak Pusat. Mangsa bersama 3 lagi rakan pergi ke kawasan Sungai Unde untuk mengambil batang rumbia. Ketika kejadian, mangsa berada seorang diri di tepi sungai untuk mengikat batang rumbia sebelum rakannya melihat mangsa disambar buaya dan diheret ke hulu sungai. Kejadian dipercayai berlaku pukul 1 petang. Usaha mencari dan menyelamat mangsa telah dimulakan semalam. Operasi ditangguhkan pukul 6.45 petang semalam dan akan bersambung semula pagi ini. Sekian berita pagi Sarawak, saya Grace Prince Nachwa. Salam hormat dan jumpa lagi.